Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu yang dianggap sebagai taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan kita akan dibekalkan Allah dengan syurga yang sebenarnya di akhirat bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Syaratnya dua aja. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Apa arti beriman? Percaya betul-betul. Apa yang nak percaya? Rukun iman yang 6 tu. Yang pertama percaya betulkan Allah, bahawa Allah itu ada. Allah itu melihat, Allah itu mendengar, Allah itu mengetahui, Allah itu berkuasa. Yang kedua percaya kepada malaikat. Malaikat pun ada walaupun tak nampak. Sentiasa ada malaikat di sisi kita. Kena beriman betul-betul. Yang ketiga percayakan Rasul. Yang keempat percayakan kitab-kitab. Yang kelima percayakan hari kiamat, hari akhirat. Dan yang keenam percayakan qadar dan qada. Keenam-enam itu mesti kita beriman dengannya. Percaya 100%. Tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Bila beriman, lepas itu kena beramal soleh. Amal soleh artinya apa saja kita buat, ikut cara Islam. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Ini Allah tegaskan dalam Quran. Dalam surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya.
Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Rugi masuk neraka. Tak nak rugi, kena ikut cara Islam. Mesti ikut cara Islam. Apa saja kita buat dalam dunia ni, ikut cara Islam. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, kenduri kenara cara Islam, nikah kahwin cara Islam, berinteraksi cara Islam, pendidikan cara Islam, ekonomi cara Islam. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Otherwise, Allah will not accept. Allah tak terima. Allah tolak. Sedangkan perkara itu orang bukan Islam buat juga. Kita semayang, orang bukan Islam semayang juga. Tapi tak terima dari Tuhan. Kita puasa, orang bukan Islam puasa juga. Tapi tak terima dari Tuhan. Kita kenuri, orang bukan Islam kenuri juga. Tapi habis duit dema je. Tak dapat apa-apa ganjaran dari sisi Allah Ta'ala. Begitu juga apa saja. Ya. Kena ikut cara Islam. Baru diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi mari kita amalkan Islam dalam hidup kita. Nak amalkan Islam, kena ada ilmu pengetahuan. Nak tahu. Tidak macam mana nak amalkan Islam. Nak semayang, kena tahu macam mana nak semayang. Nak berekonomi, kena tahu macam mana nak berekonomi. Nak berzakat, kena tahu macam mana cara nak berzakat. Nak puasa, kena tahu macam mana perkara-perkara yang wajib dalam puasa dan apa perkara yang boleh membatalkan puasa. So, kita tahu semua. Amal mesti nak ada ilmu. Al-amalu bi ghairi ilm mardud, kata Nabi. Amalan tanpa ilmu ditolak. Tapi ilmu pun mesti ada amal. Ada ilmu, jangan tahu je tak ada guna. Mesti diamalkan. Ya. Al-ilmu bi ghairi bila amalin kasyajari bila samarin. Itu bukan hadis ni, itu pepatah Arab. Nah, al-ilmu bila amalin, ilmu tanpa amal, kasyajari, seperti buah, seperti pokok bila samarin. Seperti pokok yang tidak berbuah. Apa gunanya? Bakar je, ditebang bakar je gunanya. Sebab ada ilmu, amalkan. Dan orang yang ada ilmu tidak amalkan, dia dahulu diazab daripada si penyembah berhala. Ini pun dikatakan oleh seorang ulama, bukan hadis ya. Dikatakan oleh seorang ulama, namanya Ibn Ruslan. Fi ilmihi lam ya'malam mu'azzabum min qabli abidil wasan. Itu ada dalam kitab yang dah tamat kita baca tu. Nama kitabnya Hidayatus Salikin. Dah tamat dah kita baca kitab di sini ya. Orang alim dengan ilmunya tapi tidak diamalkan, maka dia lebih dahulu diazab daripada si penyembah berhala. Jadi mari kita sama-sama berilmu dan amalkan apa ilmu yang ada pada kita tu. Baru dikira layak untuk mendapat syurga Allah Ta'ala. Baik, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Iaitu hikmah. Siapa ada kitab Rumi? Jawi saya tak bawa. Lupa nama yang Jawi tu. Siapa ada kitab Rumi, buka muka surat 136. Kita masih menceritakan tentang kelebihan semayang fardu. Tajuknya kelebihan semayang fardu. Semayang ada dua. Satu semayang fardu, lagi satu semayang sunat. Nanti akan datang kita akan baca kelebihan semayang sunat. Ini fardu dulu, yang wajib tu. Jangan tinggalkan. Kerana hukumnya wajib. Baik. Tajuk besar tadi sudah kita baca dulu. Kelebihan semayang fardu. Kemudian tajuk malam ini, hikmah. Solat pada waktu-waktu yang 5. Waktu yang 5 tu ada semayang yang 5 tu ada waktu tertentu. Bukan mana dan saja. Subuh ada waktunya, Zuhur ada waktunya, Asar ada waktunya, Maghrib ada waktunya, Isyak pun ada waktunya. Inna salata kanat adal mu'minina kitaban mawquta, kata Allah dalam hal ini. Sesungguhnya semayang diwajibkan kata orang yang beriman itu dengan waktu-waktu yang tertentu. Baik. Dan hikmah ditentukan semayang pada 5 waktu itu bahawasanya yang pertama, pada waktu zuhur dinyalakan Jahannam. Neraka dimula dinyalakan pada waktu zuhur. Jahannam tu salah satu dalam neraka. Neraka ada berapa semuanya? 7. Salah satu namanya Jahannam. Yang pertama namanya Jahannam. Sebut betul, Jahannam. Dari dengung berinun tu. Jangan Jahannam aja. Orang Melayu Jahannam, tak betul. Dia nak Jahannam. Yang kedua Jahim. Yang ketiga Saqar. Yang keempat Sa'ir. Bukan syair ya, Sa'ir.
Yang kelima Khutamah. Yang keenam Hawiyah. Yang tujuh Lazo. Mana tak? Mana tak antara tujuh neraka tu? Jahannam, Jahim, Saqar, Sa'ir, Khutamah, Hawiyah, Lazo. Mana tak? Mana pun tak ada ya. Tak ada siapa lalu nohok neraka. Selemah-lemah api neraka ialah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Siapa lalu nohok jangan tangan. Saya tengok benda kubur ni. Ada orang dah tu lantak dah tak ada aku siapa yang masuk neraka katanya. Ingat yang neraka tu macam mana? Itu dia ya. Jadi dia nyalakan api neraka Jahannam itu dalam waktu zuhur. Maka barang siapa sembahyang zuhur pada waktunya, keluar ia daripada dosanya seperti hari yang diperanakkan dia oleh ibunya. Bayang waktu zuhur tu, dia macam baru keluar dari perut maknya, baru bayi yang baru lahir. Ada dosa ke? Ada dosa ke? Ada lahir-lahir main teruk ada? Ada lahir-lahir apa mencuri ada? Apa tak lalunya, lahir-lahir apa tak lalu. Macam itulah bayi yang baru lahir. Tapi zuhur tu lebih lagi kalau berjamaah. Kalau seorang, ini tak ada terus jemaah ni. Kalau seorang, macam diampunkan dosanya, macam dia baru dilahirkan oleh mak ni. Kemudian dan pada waktu asar, lepas zuhur asar, memakan Adam akan buah kayu. Buah kayu tak ada sebut buah apa. Tapi Iblis mengeluarkan dia buah khuldi. Itu gelaran dari Iblis. Sebenarnya Allah tak sebut kan buah kayu. Allah sebut buah kayu aja. Apa kata Allah? Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Apa kata Allah? Jangan kamu hampir dengan pokok ini. Dia tak sebut namanya. Fatakuna minaz zalim, maka kedua kamu akan menjadi orang-orang yang zalim. Cuma Iblis dia datang pergi jumpa dengan Hawa, dia pun kabur. Hawa agak je bunyi tu ya. Saya dah dengar dialognya. Kamu tahu dah apa nama pokok ini kata? Entah mana aja tahu kata Hawa. Apa kita tu ya. Apa jawabnya? Inilah dia pokok khuldi. Kamu tahu ngapa kamu tak boleh dekat dengan pokok khuldi tu? Ini pokok siapa makan buahnya akan kekal dalam syurga. Lebih kurang itulah dalam kitab tu ya. Tapi tak bunyi tu dialognya. Iya ke kata dia Hawa. Kata Iblis. Pandai Iblis cakap orang Perak tu. Iblis apa yang tak tahunya. Kata. Hati ayah kena makan lah kata. Dia pun capek nak makan. Lu nak makan kata Iblis. Nanti. Kalau kamu makan kamu seorang je kekal dalam surga ni. Orang lain tak dapat, kamu aja kerana kamu makan buah ni. Kalau kamu ada makan Adam kekal dalam syurga ni, dia juga kena makan. Artinya saya kena pujuk Adam suruh makan ke? Dah kata Iblis. Balik aja Adam, dia pun mula pujuk. Abang Adam. Orang lelaki kalau dipujuk orang perempuan macam mana? Lenyo. Tak percaya cepu yuk ni tu. Lenyok dah. Abang ni lenyok jadinya. Makanlah buah ni. Mari makan dengan saya kata Siti Hawa ya. Adam dah lenyok, makan aja lah. Bila makan aja, habis lucut segala pakaiannya. Pakaian Adam lucut, pakaian Hawa pun lucut. Terpaksalah cari daun-daun kayu di syurga tu untuk menutup aurat mereka. Lepas tu dikeluarkan dari syurga. Adam dikeluarkan dari syurga, Hawa pun dikeluarkan dari syurga. Itu berlaku pada waktu asar ya. Adam dihantar ke mana? Ke Pulau Serendip. Tahu mana Pulau Serendip? Dulu dipanggil Ceylon. Sekarang ni apa? Sri Lanka. Hawa dihantar ke mana? Di mana? Di padang Arafah. Cari-carilah. Sudahnya cari. Adam cari Hawa cari Adam. Berjumpalah semula. Jumpanya di padang Arafah. Bila jumpanya? Kuis berani malam ni. Bila jumpanya?
pada 10 hari bulan Muharram. Hari apa gelarnya? Hari Ashura. Berjumpa tok kita dengan opah kita pada hari Ashura. Ya. Banyak peristiwa berlaku pada hari Ashura tu. Di antaranya itulah. Banyak lagi. Nak cerita hari Ashura lain kali lah ya. Itu dah. Jadi di apa? Waktu asar tadi, Adam makan buah kayu. Maka barang siapa semayang asar pada waktunya, diharamkan Allah Ta'ala akan jasadnya atas api neraka. Tak benda api neraka? Tak ada benda ya. Jadi semayang asar. Nanti diharamkan jasadnya daripada api neraka. Tak masuk neraka lah. Dan pada waktu maghrib. Ini waktu tadi kita semayang tadi. Apa fadilatnya? Dan pada waktu maghrib taubat Allah atas Adam. Adam tu taubat kepada Allah, bukan Allah taubat ya. Taubat kepada Allah. Tapi itu dia kepada ni. Understood itu. Taubat Allah atas Adam. Adam taubat kepada Allah. Berdoa dia. Apa doanya? Masyhur doa ni. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana. Lagi. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berkata-kata tahun. Sambil keluar air mata. Akhirnya diampunkan dosa Adam tu ya. Allah isyiharkan keampunannya pada juga hari Ashura ya, pada hari Ashura. Itu maghrib ya. Maka barang siapa sembahyang maghrib pada waktunya, tiada meminta ia akan sesuatu hajat melainkan diberi akan dia. Itu orang maghrib. Jadi sebab kita berdoa waktu maghrib tu, doa tu jangan sampai tak ada doa. Ini dah lepas salam baik. Lalu tak nak berdoa dengan Tok Imam. Kalau dia berdoa, tak apa juga. Ini dah. Lepas itu entah ke mana pergi. Untuk lebur. Padahal patutnya tunggulah. Udah berdoa Tok Imam tu baru bangkit. Itu maghrib. Dan pada waktu isyak, lepas ni menyerupai akan kelam kubur. Bila malam macam kubur lah, kubur tergelap je kan. Menyerupai akan kelam kubur dan kelam hari kiamat. Hari kiamat pun kelam juga, gelap juga. Maka barang siapa sembahyang isyak pada waktunya atau berjalan kepadanya, diberi Allah akan dia nur. Apa itu nur? Cahaya. Diberi cahaya di dalam kuburnya. Terang aja kuburnya. Dan pada hari kiamat, hari kiamat esok ada bercahaya-cahaya dia, terang, tak ada gelap. Itu kalau sembahyang waktu isyak ya. Dan barang siapa sembahyang subuh pada waktunya, diberi Allah 2 kelepasan daripada neraka dan daripada nifak. Mana tak? Nak neraka ke nak nifak? Dua-dua tak nak. Neraka pun tak lalu kita nak orangnya, nifak lagi tak nak. Kerana orang nifak tu dia masuk neraka. Di mana nerakanya? Di bawah sekali. Itu Allah janji. Orang munafik tu. Di mana tempatnya? Di tingkatan yang terkebawah dalam neraka. Apa kata Allah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Kita dah tanda neraka, tanda munafik lagi tu. Kerana dia belah bawah. Kenapa letak di bawah? Kerana neraka tu lagi ke bawah lagi panas, lagi ke bawah lagi panas, lagi ke bawah lagi panas. Yang paling bawah adalah yang paling panas. Itu tempat orang munafik. Yang paling bawah itulah tempat yang paling panas. Sebab itu kita takut jangan jadi orang munafik. Munafik itu artinya apa? Istilahnya yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Kita tak tahu. Munafik itu sebab Allah marah benar. Dia tempatkan di tingkatan paling bawah di neraka tu. Kerana Allah marah tu. Kerana munafik itu kita tak kenal. Sahabat kita. Pakai sahabat macam saya ni semayang sama, ngajar pun sama. Tapi apa yang tak beriman. Cuma tuan-tuan, jangan sekali-kali kita menuduh siapa-siapa jadi munafik. Tak boleh. Kerana kalau bukan munafik, yang menuduh tu akan kembali pada dia, sifat munafik tu. Melantun balik pada dia. Begitu yang kafir, jangan sewenang-wenang menuduh orang tu jadi kafir.
Walau bagaimanapun tuan-tuan, Allah dah kabur macam-macam tanda-tanda orang munafik tu. Ya, di antara apa kata Allah? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berada di kalangan orang yang beriman, mereka berkata kami beriman, sembahyang sama koma, wirid sama koma, selawat sama koma, zikir sama koma, baca Quran sama koma. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Apabila mereka kembali kepada geng-geng dia, syaitan-syaitan dia, kumpulan-kumpulan dia, pemimpin-pemimpin dia, mereka berkata kami bersama dengan kamu. Inna ma'akum, sesungguhnya kami ni bersama dengan kamu. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami itu tadi bersama-sama dengan orang beriman tu olok-olok aja, acah-acah aja, bukan betul-betul. Dia mengapa pada geng-geng syaitan-syaitan tu. Tadi aku acah-acah aja, bukan betul-betul. Itu tandanya. Jadi maknanya dia boleh macam sesumpah, boleh tukar wajah. Kalau latar belakangnya kuning, kulitnya warna kuning. Kalau latar belakangnya hijau, kulitnya warna hijau. Itu sesumpah. Tahu sumpah? Itu orang munafik. Dia boleh tukar wajah. Sebab itu Allah marah tu. Kerana kita tak kenal. Kalau di kalangan orang beriman, macam orang beriman juga. Kalau dia berdoa, punyalah panjang, naik lengur, kita angkat ni. Kalau dia selawat di depan sekali, jerit tu. Tapi rupanya tak beriman. Itu orang munafik ya. Jadi sembahyang subuh tu dapat dua kelepasan. Yang pertama lepas daripada neraka, yang kedua lepas daripada nifak. Dan telah menurun Allah Ta'ala pada setengah kitabnya bahawasanya orang meninggalkan sembahyang itu mal'un. Apa tu mal'un? Kena laknat. Itu mal'un. Jangan bubuh nama anak buah mal'un tu tahu. Mal'un tu orang yang kena laknat. Iaitu terlaknat. Dan jirannya pun mal'un juga. Jirannya pun mal'un juga. Orang tak sembahyang tu. Dia mal'un, jirannya pun mal'un juga. Jika redha dengan dia. Kalau jiran tu redha dengan dia, sama-sama tak sembahyang, dua-dua mal'un. Dia pun mal'un, jirannya pun mal'un juga. Dan jikalau tiada bahawasanya aku hakim yang adil. Allah tu hakim yang adil. Aku tu huruf sa ya. Aku hakim yang adil. Aku tu Allah lah. Paling adil Allah lah. Mana ada pernah Allah tak adil? Dia paling adil. Paling bijaksana. Jadi aku hakim yang adil. Nescaya aku kata tiap-tiap yang keluar daripada belakangnya mal'un hingga hari kiamat. Apa saya keluar dari belakang itu mal'un belakang, dilaknat. Apa saja. Sampai hari kiamat. Jadi tanda dilaknat oleh Allah Ta'ala, sembahyanglah subuh ya. Tidak jadi munafik dan tidak jadi dapat neraka ya. Tidak masuk dalam neraka. Itu subuh. Jangan tinggal subuh. Fadilat lain ada. Siapa sembahyang subuh berjemaah seolah-olah dia beribadah sepanjang malam. Siapa sembahyang isyak berjemaah seolah-olah dia beribadah separuh malam. Tanda kan? Itu fadilatnya sembahyang wajib ni ya. Dan tersebut dalam hawi al-qulub as-sahira. Bukan at-tahirah, salah ni. Bukan sah tu, ta ya. At-tahirah. Al-qulub at-tahirah. Hawi al-qulub at-tahirah. Menyebut Nabi SAW akan sembahyang satu hari. Maka sabdanya, barang siapa memelihara akan atas sembahyang adalah baginya nur. Nur tu apa? Cahaya. Dan burhan. Burhan tu apa? Dalil. Burhan tu dalil, bukan nama orang burhan. Bukan yang berhormat burhan di kampung masjid tu. Itu yang berhormat. Nama dia. Tapi dia dapat dalil. Menjadi dalil dia. Nescaya aku akan, mana dia burhan tadi? Bawah ni ya. Jadi
serta burhan. Kemudian apa? Dan kelepasan pada hari kiamat. Kelepasan dari apa? Kelepasan dari azab siksa hari kiamat. Ya? Ada nur, cahaya, burhan, ada dalil, ada hujah, dan kelepasan pada hari kiamat. Dapat lepas daripada api neraka, lepas daripada siksa dan sebagainya. Dan barang siapa tiada memelihara atasnya, tak nak semayang, tak kira apa-apa waktu pun, dan semayang tak dan tak apa, dan semayang dia semayang, tak dan tak semayang, itu tak ada memelihara. Ya? Tiada ada baginya nur, dan tiada kelepasan, tak ada burhan. Dan adalah pada hari kiamat serta Fir'aun. Siapa nak? Di hari kiamat tu bersama-sama dengan Fir'aun. Fir'aun tu sudah sah. Dia mati kafir. Haman juga penasihat Fir'aun. Haman mati kafir. Itu sudah sah tu. Yang lain kita tak tahu. Netanyahu tak tahu. Jangan katakan itu kafir, belum lagi. Kerana Allah ada tak kuasa memberi hidayah pada dia. Dia belum mati lagi. Tapi Fir'aun dah mati. Kita tahu mati itu mati kafir. Haman pun mati kafir juga. Qarun pun mati kafir juga. Ubay pun mati kafir juga. Ubay bin Khalaf. Ya? Itu semua mati kafir mereka tu. Dan bersama lah mereka tu. Bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Haman, bersama dengan Qarun, bersama dengan Ubay bin Khalaf. Pada lapisan yang bawah sekali. Bawah sekali. Bersama dengan orang munafik ni. Ya? Meriwayat akan dia Imam Ahmad. Ahmad ni Ahmad bin Hanbal. Pengasas mazhab Hanbali. Namanya Imam Ahmad. Pengasas mazhab Hanbali. Terkenal ya, perawi hadis. Yang banyak hadis darinya. Ya. Dan sebab ditentukan orang empat itu dengan disebutkan kerana mereka itu kepala kufur. Empat orang tadi. Siapa? Fir'aun lagi. Haman lagi. Qarun lagi. Ubay bin Khalaf. Empat dia. Kerana mereka lah kepalanya. Ketuanya. Maka barang siapa tinggal semayang kerana perniagaannya. Sibuk niaga sampai tak semayang. Niaga pasal malam. Maghrib tak semayang. Ya. Asar tak semayang. Pakai seluar pendek daripada matung asar sampai isyak. Bila maghribnya di mana? Kalau ada dia pergi ke masjid, tahu kita. Ini dah. Di situ aja. Jadi maknanya memang sengaja meninggalkan sembahyang. Kerana perniagaan. Maka iaitu serta Ubay dan Khalaf. Berserta dengan dia Ubay bin Khalaf. Artinya kepala orang-orang yang dimurkai Allah Ta'ala tadi. Ya? Ubay bin Khalaf. Dan barang siapa tinggal semayang kerana hartanya. Kerana harta. Kalau aku semayang kan, tinggal harta aku. Curi dia orang duit aku. Curi dia orang emas aku. Curi dia orang tokar aku. Curi dia orang macam-macam apa ya. Kerana meninggalkan harta. Langsung tak semayang. Atau dia tak semayang kerana nunggu doayan. Saya pernah tengok tau. Ini saya tengok sendiri ni. Saya pergi satu tempat. 4 orang imam ketika itu. Satu masjid tu. Ada 4 orang imam. 4 tak ada. Yang ini tak ada. Saya kenal belakang imam tu ya. 4 tak ada. Orang dah nak semayang jemaah ni. Nak semayang jemaah tu. Kebetulan saya ada situ. Dia kenalkan saya. Suruh dia saya jadi imam. Saya pun jadi imam lah. Baca khutbah dan sebagainya. Udah habis semayang. Saya nak balik. Saya nampak satu orang. Satu orang je nampak. Yang lain saya tak tahu. 3 lagi tak tahu. Saya nampak satu orang. Tengah nyorong bersikar. Pada bersikar tu penuh dengan deroyan. Rupanya dia tak semayang Jumaat. Kerana apa? Kerana nunggu deroyan. Ya. Jadi itu yang itulah yang berlaku di satu tempat tu ya. Kerana orang mencuri deroyan ni pun dia memang pilih hari Jumaat. Ketika orang semayang, pun dia pilih deroyan. Masa tu deroyan mahal tau. Begitulah. Ini cerita benar ni, bukan lawak-lawak.
Meriwayatkan dia oleh Imam Hafiz dan apa sebab ditentukan berkata itu. Maka barang siapa tinggal sembahyang kerana perniagaannya maka iaitu serta Ubay bin Khalaf. Dan barang siapa tinggal sembahyang kerana kerjanya maka iaitu serta Firaun. Tanda sembahyang kerana kerja. Sebab ditugaskan untuk sembahyang. Dan barang siapa tinggal sembahyang kerana hartanya maka iaitu berserta dengan Qarun. Qarun betul tinggal sembahyang kerana memelihara hartanya. Sudahnya dia pun ditelan bumi, kata-katanya habis ditelan bumi. Itu yang sibuk orang sekarang ni mencari apa? Mencari harta Qarun dia lah. Karena Qarun ni punya dah kaya tau. Kunci untuk simpanan harta tu kunci je. 500 buah. Kunci untuk menyimpan harta dia, nak menyimpan apa treasury dia tu. 500 buah. Punya dah kaya. Qarun ni siapa? Menteri Keuangan Firaun. Kaya raya. Kalau menterinya kaya, Firaun kaya ke tak? Lagi kaya ya. Itu dia. Sama dengan Qarun. Dan barang siapa membimbangkan dia oleh pemerintahannya, maka iaitu serta dengan Haman. Bersama dengan Haman. Iaitu wazir Firaun. Apa tu wazir? Wazir apa? Penasihat Firaun. Namanya Haman. Jadi nak jadi yang mana? Nak ikut Firaun ke, nak ikut Haman ke, nak ikut Qarun ke, nak ikut Ubay bin Khalaf? Mana nak? Jadi jangan sekali-kali meninggalkan sembahyang. Kerana orang yang meninggalkan sembahyang itu orang yang meruntuhkan agama. Apa kata Nabi? As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Masyhur hadis ni. Siapa mengambil SPM dia kena hafal hadis kan? Pengambil agama lah. As-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Siapa mendirikannya maka dia telah mendirikan agama. Dan siapa meninggalkannya maka dia telah merobohkan agama, memusnahkan agama, merosakkan agama, menghancurkan agama. Kalau meninggalkan dia. Jadi orang yang merosakkan agama tu kata Nabi tak ada sebut pun George Bush, tak ada sebut pun Ferdinand Marcos, tak ada sebut pun Benjamin Netanyahu. Orang yang merosakkan agama, orang yang meruntuhkan agama itu ialah orang yang meninggalkan sembahyang. Siapa yang meninggalkan sembahyang tu? Di antaranya mungkin anak-anak kita. Perosak agama tu. Beranak kan perosak agama. Mungkin adik-beradik kita tu perosak agama. Mungkin kita sendiri perosak agama. Mungkin suami kita tu perosak agama. Benih kepada anak-anak yang menjadi perosak agama. Benih tu. Jadi apa? Isteri kita sebantai jadi orang kita. Jadi perosak agama. Itu bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Ini bukan saya ngapa ni. Nabi ngapakan. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa meninggalkan sembahyang maka dia telah merosak atau meruntuhkan agama. Jadi peruntuh agama tu bukan mesti George Bush, bukan jadi Rodovan Karadzic, bukan mesti Benjamin Netanyahu. Kadang-kadang biasa serumah dengan kita, tidur sama dengan kita, bermain dengan kita, rupanya perosak agama. Jadi itu. Sebab itu kata Nabi lain dalam hadis lain apa? Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka nyatalah kafirnya. Nyata kafirnya kalau dia meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Baik. Cukuplah dah bunyi. Sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Ada siapa-siapa nak bangkang? Tak setuju? Yang tak setuju ada? Kalau ada hujah saya terima, apa susahnya? Setuju belakang tu? Alright. Ada siapa-siapa nak tanya?